الرجيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين الحمد لله والشكر لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini, subuh ini dan hari yang ke-11 daripada puasa kita bulan Ramadan, yang mana kita telah pun memasuki fasa 10 yang pertengahan. Ya, 10 pertama sudah kita lalui dan telah kita gapai, ya, yang ni segala apa yang kita nawai, yang kita niatkan, yang kita cita-citakan. Ya, tinggal 10 yang pertengahan sekarang kita hadapi dan akhirnya 10 yang penghabisan. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan tu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya segala amalan ataupun segala ibadah kita yang berikutnya dan yang seterusnya diberi ketetapan oleh Allah Ta'ala. Sebab nak dapat istiqamah tu sangat payah. Ya, nak buat boleh tapi nak bagi kekal. Dan bukan sahaja sampai ke akhir Ramadan kita doa supaya kita istiqamah dalam amal bahkan berterusan. Selepas Ramadan masuk Syawal dan seterusnya lagi akan datang. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelum kita masuk pada kitab kita ni jadi bulan Ramadan kita semua maklum dan kita semua tahu betapa besar kelebihan dan kemuliaan itu. Kerana itu Nabi Musa AS memohon, minta pada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, kurniakan kepadaku bulan Ramadan. Nabi Musa, salah satu Nabi Ulul Azmi, Nabi yang utama daripada beberapa Nabi, Ulul Azmi, yang 5 orang tu. Sehingga kelebihan Nabi Musa AS tidak ada sesiapa yang dapat menandinginya. Nabi Musa dapat berkata-kata dan mendengar kalam Allah Ta'ala secara langsung. Tetapi walau bagaimanapun tetap juga Nabi Musa mohon. Mengapa? Kerana bila Nabi Musa tanya pada Allah Ta'ala, ya Allah, adakah orang yang hamba-Mu yang mulia yang Kau beri kemuliaan sebagaimana aku mendengar akan kalam-Mu? Jawab Allah Ta'ala, ya ada wahai Musa. Siapakah mereka itu? Iaitulah aku keluarkan pada akhir zaman, umat akhir zaman, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ni aku berikan kepada mereka itu Ramadan, bulan Ramadan. Yang ni kelebihan, kemuliaan bulan Ramadan tu. Umat kamu pun tak dapat, Musa. Allah Ta'ala beri kepada kita bulan Ramadan. Jadi antaraku dan antaramu, hai Musa, ketika engkau mendengar kalam aku, ketika engkau berkata-kata dengan aku, ada 70,000 hijab lagi. Hijab ni mana tirai yang menutup antara Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Antaraku dengan antaramu ada 70,000 hijab. Tetapi apabila berpuasalah oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keringlah bibir mereka itu, kuninglah warna kulit mereka itu disebab lapar, maka terbuka demikian hijab itu tatkala mereka berbuka puasa. Ketika mereka berbuka puasa, hijab yang 70,000 itu terbuka kepada mereka. Dan mereka tu di sisi aku mulia. Bau mulut mereka itu lebih harum daripada kasturi pada hari kiamat. Kita puasa ni bau mulut kita busuk, tak, tetapi Allah Ta'ala jadikan mulut orang berpuasa ni kiamat baunya harum, lebih harum daripada kasturi. Apa gunanya? Tak lain tak bukan, iaitulah gunanya supaya malaikat tahu
siapakah gerangan orang berpuasa hari kiamat nanti, kerana mereka akan dijamu, akan diberikan jamuan yang dibawa daripada syurga. Tak kala bangkit pada kubur dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan bumi langit tak ada dah, seperti mana sekarang yang ada lain. Maka keadaan itu manusia dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan lapar dan dahaga. Maka hanya orang-orang yang berpuasa di dunia. Macam mana tahu? Iaitu dikenal akan bau harum daripada mulut mereka itu. Jadi orang puasa kiamat esok mulut bau harum. Manusia malaikat perintahkan iaitulah dibawa segala makanan minuman syurga untuk diberikan kepada mereka. Sebab tu Nabi Musa minta, ya Allah berilah kurang hutan. Kata Allah Ta'ala hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung dan berbahagialah. Disambung tambah pula dalam hadis Nabi sebut bahawasanya setiap malam pada sisi Allah Ta'ala di Arash itu ada satu tempat namanya Haziratul Qudsi, Hazirah Al-Qudsiyah, iaitu tempat ibadat para malaikat yang muqarrab di sisi Arash. Tiada mengetahui jumlah mereka itu melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu ramainya. Sentiasa bertekun, sentiasa rajin melakukan ketaatan ibadat. Sepanjang masa tidak pernah penat, tidak pernah lelah, tidak pernah letih dan sebagainya. Maka apabila datang bulan Ramadan, memohon izin para malaikat ini kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Supaya turun mereka itu ke bumi. Duduk tempat kelah dah. Langit ketujuh di sisi Arash, tempat istimewa Haziratul Qudsi. Tetapi minta izin. Minta izin pada Allah untuk turun. Untuk menyertai, untuk bersama-sama, untuk beribadat serta umat ini. Dalam semayang fardu, dalam semayang tarawih. Start daripada maghrib sampai kepada fajar subuh. Setiap malam mereka ni turun. Itu yang belum turun Lailatul Qadar lagi, ini setiap malam. Maka Nabi kata berbahagia mereka yang bersentuh akan malaikat tersebut, dan mereka yang disentuh oleh malaikat. Berbahagia yang tidak akan celaka selama-lamanya. Ni malaikat Hazirah pada Haziratul Qudsi itu turun setiap malam, ikut jemaah kita sembahyang tarawih kita, mengaminkan doa kita dan sebagainya. Jadi bayangkanlah bagai-bagai Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala beri kepada kita ni tuan-tuan. Baik, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi melihat dan menyambung kepada pengajian kita, kitab kita, iaitulah kitab adab-adab menjadi imam dan menjadi makmum, yang terakhirnya iaitulah muka surat 12, adab yang ketiga. Betul? Betul sedia? Qala musannif, adab yang ketiga, sunat bagi imam dan makmum itu, imam dan makmum. Bahagian ni lebih kepada adab-adab yang di dalam sembahyang itu sendiri. Tak kiralah sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Adab yang ketiga, sunat bagi imam dan makmum itu memperlahan akan doa iftitah. Memperlahan. Bermaknanya apa? Bermakna hukumnya sunatlah baca doa iftitah. Macam mana bunyinya? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sampailah wa ma ana minal wa ana minal muslimin. Doa iftitah. Mengapa dikatakan dinamakan doa iftitah? Iftitah maknanya pembukaan. Pembuka kata, muqaddimah lah kita katakan. Sebelum kita memulakan kalam, sebelum kita berkata-kata ataupun kita menyampaikan maksud dan tujuan, kita muqaddimah dulu. Kami sekian rombongan umpamanya kan. Begitu juga dalam majlis lah, dia ada doa iftitah dia. Pembukaan dia. Doa bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baca khutbah pun dia ada iftitah kan.
Semayang pun begitu juga. Sebab yang dikatakan semayang tu ya di sisi ulama, terutama ulama tasawuf adalah maknanya semayang tu munajat hamba dengan Tuhan. Jadi munajat hamba dengan Tuhan maknanya pembuka kata, pembuka bicara. Bila kita takbir je, makna bila takbir kita masuk pada semayang. Serta niat, serta ya perbuatan berdiri kan. Allahu Akbar. Ya, tu makna kita dah start lah masuk dalam semayang. Kerana dikatakan semayang pada istilah ya dah muftatihatun bitakbir. Semayang pada makna pada istilah adalah dimulakan, dibukakan dengan takbiratul ihram. Ya, wa muhtatimatun bitakbir, dan ditutup semayang dengan taslim, dengan salam. Ya, semayang tu awalnya takbir, ya, penghabisannya salam. Ada rukun apa tu takbir? Rukun qauli. Rukun apa salam? Rukun qauli juga. Jadi dan di tengah-tengah tu ada berbagai-bagai hal, berbagai-bagai zikir, berbagai-bagai bacaan dan perbuatan. Jadi maknanya apabila kita masuk kepada semayang, sunat baca doa iftitah. Walaupun semayang sunat sekalipun, contohnya tarawih. Ataupun tadi kita buat iaitu semayang sunat qabliyah kan, qabliyah sebelum subuh kita buat qabliyah dulu. Juga disunatkan baca doa iftitah. Ya, kita pun maklum dan tahu, dan maksudnya pun kita lebih kurang kita tahu. Inna salati, semayangku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillah rabbil alamin kan. Ya, semua kerana Allah. Ya, berpuasa kita pun kerana Allah. Tapi munafaatnya untuk kita. Siapa berpuasa dia akan dapat pahala, dia akan dapat ya kejayaan ya di akhirat. Siapa tak puasa dia akan rugi. Walaupun kerana Allah. Sama juga semayang kita pun lillahi ta'ala kan. Keada lillah pun. Fardhu subhi, salli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi semua ibadat kita kerana Allah. Sebab tu doa iftitah ni ya. Satu bentuk ucapan ataupun ikrar. Setiap kali kita semayang kita berikrar. Kita perbaharui ikrar kita setiap kali kita semayang. Itu dia doa iftitah. Dan ta'awuz, apa dia ta'awuz, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awuz nama dia. Sama juga bismillahirrahmanirrahim, itu nama apa? Basmalah. Lafaznya bismillahirrahmanirrahim, tapi namanya basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, namanya ta'awuz. Nama bacaan tu apa? Nama dia. Jadi maknanya doa iftitah dan ta'awuz ini kita kena baca perlahan. Jangan baca kuat-kuat. Tak sunat baca kuat-kuat, baca slow-slow. Imam ataupun makmum. Seperti sunat juga memperlahan. Akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang bersendirian. Tadi sembahyang berjamaah, imam ada, makmum ada. Kalau imam dia ada, makmum tak ada, tak jemaah. Kalau makmum dia ada, imam tak ada pun tak jemaah. Dia kena imam niat imam, makmum niat makmum, baru jadi berjemaah. Kalau sembahyang jemaah tak sah. Imam tak ada niat imam, tak sah jemaah dia. Makmum tak ada niat makmuman, tak sah jemaah dia. Kerana sembahyang jemaah wajib berjamaah. Kalau tak ada niat imam makmum, tak sah kan jemaah. Jumaat bukan berjemaah, tu sunat niat imam ataupun makmum. Ataupun sembahyang seorang diri, munfaridun dia panggil. Sembahyang seorang diri juga. Kita sembahyang seorang-seorang. Apa sembahyang? Qabliyah ke ba'diyah ke, ataupun sembahyang tarawih ke, witir dan umpamanya, maka hal-hal itu adalah disunatkan. Tapi ialah kadang-kadang nak cepat, biasa tinggal jelah. Allahu Akbar, a'udzubillah, bismillah, al-fatihah kan. Padahal sunat. Sunat ni mana apa? Sunat ni mana diberi pahala akan dia apabila kita mengerjakan dan tidak berdosa kalau tinggal. Tapi kita kena ingat, dalam bulan puasa Allah Ta'ala beri kelebihan pahala sunat menyamai pahala fardu. Bulan Ramadan saja dia punya nilainya berganda.
Semayang sunat ke, perbuatan sunat ke, menyamai yang fardu. Manakala yang fardu, contoh semayang subuh tadi, usalli fardhas subhi kan, semayang fardu subuh. Maka fardu subuh yang kita lakukan itu adalah menyamai ataupun lebih daripada 70 kali subuh yang lain daripada bulan Ramadan. Banyak tak pahala tu? Banyak lah. Memang bulan puasa, bulan Ramadan, Allah Ta'ala nak bagi pahala banyak. Sebab tu setiap apa yang kita buat, yang kita lakukan, yang kita amalkan, semuanya ganda, berganda dan berganda. Sebab apa tu? Inilah kelebihan bulan puasa. Inilah kelebihan yang Nabi Musa minta. Minta lah supaya umat aku pun dapat juga kelebihan ni dah. Umat Muhammad. Ngapa kita ni dapat lebih dah? Padahal kita umat yang paling last. Padahal kita umat yang paling lemah, paling dhaif. Pernah satu ketika malaikat Jibril tanya, tak jumpa dengan Nabi kita SAW, ya Rasul, ya Muhammad, apakah kamu tahu sebab apa umur umat kamu panjang-panjang, umur umat kamu pendek-pendek, tak panjang macam umat dulu-dulu? Ngapa? Sebab apa? Kita kan mana yang panjang? Habis panjang pun 100 ada 100. Jarang-jarang lah ya. Melainkan umur orang dulu-dulu mungkin umur Mak Kilau 105 tahun. Umur Datuk Bahman umpamanya umur orang 100 lah. Itu maksimum tu. Itu pun tak buat dah. 100. Kok umur 5-60 boleh tahan lagi umur 100. Jadi tak panjang. Jarang lah ada yang panjang. Habis pun rekod, world record pun 120 kali. Mengapa? Maka kan Nabi kata tak tahu, kata malaikat Jibril supaya jangan tertipu daya mereka itu dengan dunia. Orang dulu sebab tertipu daya, sebab kufur, engkar kerana umur panjang-panjang tuan-tuan. Umur 500 tahun, umat Nabi Nuh sampai dekat 1000 tahun, gamaknya kalau kerja, banyak, pakai SP. Sungguh lah kan. Kalau kerja lah kan 1000 tahun tapi dok umat kita pendek aja supaya jangan tertipu daya. Fir'aun alaihi laknatullah pun kita baca kisah kan, berapa umur dia? 400 tahun Fir'aun. Padahal Fir'aun tu zaman Nabi Musa kan, 400 tahun. Pernah Nabi Musa offer, ni Allah Ta'ala bagi tawaran, kalau kamu beriman Fir'aun, kalau kamu terima dakwah aku, seruan aku, kata Nabi Musa, maka Allah Ta'ala nak ampun dosa kamu. Nak jadikan kamu ni raja, bukan setakat di Mesir, raja di dunia, bahkan di akhirat kamu jadi raja. Syarat kamu beriman. Pertama. Yang kedua, Nabi Musa kata, kalau kamu beriman Fir'aun, Allah Ta'ala nak tambah umur kamu panjang. Sekali ganda. Maknanya berapa? 800 tahun lah. Sebab umur Fir'aun 400 tahun. Jadi 800 tahun. Nampak tu. Offer kan. Tapi Fir'aun tetap angkuh, tetap sombong, tetap tidak terima. Jadi akhirnya dibinasakan. Sampai 400 tahun mati. Tu. Jadi inilah tuan-tuan dah. Baik. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada kita ni. Jadi semayang fardu 70 kali ganda fardu. Semayang sunat sama dengan yang fardu. Apa-apa saja yang sunat sama dengan pahala fardu. Maknanya kalau sebulan ni kita banyak buat yang sunat, tarawih sunat, witir sunat, tadarus baca Quran sunat, berzikir sunat, semua tu menyamai amalan fardu. Ibaratnya kita buat fardu semua dalam bulan Ramadan, yang mana fardu meningkat kepada 70 kali ganda. Banyak. Itu satu sebab apa? Balik kita ke kisah tadi supaya jangan tertipu daya. Begitu juga dijadikan umat kamu ni lemah. Lemah ni tak kuat macam umat dulu. Kan kuasa tak kuat umat dulu gagah-gagah. Bukit gunung tu dipanjatnya, dipahat, buat rumah, buat istana.
Tak, jadi maknanya bila begitulah keadaan kita ni umat, yang satu lemah, yang keduanya pendek umur, sudah pastinya amalnya sedikit banding umat dulu 1000 tahun. Amalnya banyak kan? Yalah kalau dah 1000 tahun hidupnya, kalau sembahyang hari-hari, berapa banyak. Kita tak banyak, tak panjang umur, pendek. Tapi oleh kerana pendek umur, Allah Ta'ala berikan kepada kita amalan. Ataupun masa ketika yang mana amalan kita tu lebih panjang daripada umur yang kita miliki. Sebab tu Allah Ta'ala turun surah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Itu kalau malam Lailatul Qadar je lebih baik daripada 1000 bulan kan, 83 tahun. Yang ni sebulan penuh Ramadan ni pula, bayangkan pahala yang diraih oleh orang yang beramal. Baik, terus jadi kita sambung balik baik. Kemudian seterusnya, adab yang keempat, sunat bagi imam itu menyaringkan akan suaranya. Menyaringkan maknanya menguatkan. Bukan menyaring ni maknanya intonasi suara jadi halus, tidak. Makna menyaringkan ni menguatkan, menjaharkan. Dalam istilah kitab bahasa Arab, menjahar mengkuatkan bacaan. Jadi macam biasa imam bila dia takbir, kemudian bila dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia seorang dia kuat, yang lain makmum dengarlah. Sunat bagi makmum mendengarkan akan bacaan imam. Tak sunat makmum ketika itu membaca sebagaimana bacaan imam. Dengar imam baca dulu, selesai bila kita aminkan barulah kita baca pula. Itu aturannya. Jangan baca bersama-sama imam. Kerana kita luput pahala mendengar tu. Tak, bila kita imam baca, kita pun baca. Jadi bila masa nak dengar, siapa nak dengar? Baik baca masing-masing kan? Jadi sembahyang berjemaah ni supaya kita dapat mendengar bacaan. Sunat bagi imam menyaringkan akan suaranya. Kalau sekiranya suara imam slow, kuatkan. Melainkan dah memang asli begitu. Pakailah ni. Ni kita pakai mikrofon supaya jelas. Kita sebut perlahan pun dia punya lantunan suara tu kuat kan. Menyaringkan suara pada ketika membaca Fatihah. Baca Fatihah yakni dalam mazhab kita Syafi'i, Fatihah itu bermula daripada bismillah. Itu satu ayat daripada Fatihah. Tapi mengikut mazhab yang tiga lagi, Fatihah itu tidak termasuk daripada bismillah, itu tak termasuk daripada surah Fatihah, tak termasuk daripada ayat dia. Ayat dia dimula Alhamdulillah. Sebab tu kita tengok Imam Mekah ataupun Imam Madinah, kalau di sana tempat dia tu dia tak baca bismillah dengan kuat, dia hanya baca perlahan. Walaupun tak dengar tapi dia baca. Tapi kalau dia datang sini dia baca bismillah tu kuat, kerana dia tahu orang sini mazhabnya Syafi'i. Kerana bismillah tu satu ayat daripada Fatihah. Berarti kadang-kadang imam daripada Mekah, daripada datang sini kan, bila dia baca Fatihah dia baca kuat Bismillahirrahmanirrahim. Imam Sudaih ke imam mana ke datang sini dia baca, sebab dia tahu orang mazhab Syafi'i bismillah tu wajib. Dan dia faham keadaan waqi', maknanya keadaan majoriti umat di sini mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau dia bawa cara yang lain, jadi keresahan, jadi kesamaran kepada orang sini. Orang sini tak biasa, orang sini biasa bismillah tu kuat, jadi kuat. Kerana baca bismillah, jadi baca Fatihah tu secara jahar kuat. Dan juga kuat, dan surah. Surah pun baca kuat. Fatihah kuat, surah pun kuat. Di mana ni? Pada 2 rakaat subuh. Dua-dua rakaat tu baca kuat dan pada 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isyak. Jadi sembahyang yang bacanya kuat 3, iaitulah sembahyang yang pada waktu malam, pada waktu gelap. Subuh ni kira ialah, walaupun kita kata masuk subuh dah kira siang, tapi gelap lagi jadi maknanya waktu gelap, jadi bacanya perkuat. Kemudian Zuhur slow dah lah, kerana sebab apa? Sembahyang waktu terang, waktu cerah, perlahan baca. Asar pun perlahan. Maghrib masuk balik gelap, kuat, baca kuat. Dan isyak baca kuat. Tarawih baca kuat.
tasbih, tasbih tengok kalau sekiranya kita sembahyang waktu malam 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 2 salam, maka baca kuat. Tapi kalau sembahyang tasbih waktu siang, maka baca perlahan. Tapi ada ke orang sembahyang tasbih waktu siang? Jarang. Biasanya waktu malam. Tapi nak buat waktu siang boleh tak? Boleh. Tak ada hal. Umpama imam kata lepas zuhur ni kita sembahyang tasbih, umpama je lah kan, yahat. Boleh, tak ada masalah. Tapi sembahyang tasbih waktu siang, sunatnya 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Kalau sembahyang waktu malam, maka 4 rakaat 2 salam. Sebab tu tarawih, kita buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Walaupun katalah sampai maksima 20 rakaat tarawih kan, tetap tak ada orang tarawih 8 rakaat 1 salam. Pitam. Tak berhenti imam ni, 8 rakaat non-stop. Tak ada. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam kan. Cuma witir je, witir boleh. 3 rakaat 1 salam boleh. Buat sini berapa? 2 rakaat 1 salam, lepas tu 1 rakaat kan. Tu yang biasa. Tapi kalau nak 3 rakaat 1 salam boleh juga. Kenapa? Kerana witir ni tak ada genap, dia ganjil sembahyang kan. Namanya pun witru. Witir. Wasyafa'i wal witr. Witir ni mana ganjil. Kalau genap tak nama witir jadi sembahyang witir 3 rakaat. Boleh 2 salam boleh, 3 salam boleh. Kerana ialah kalau kita katalah nak buat witir sebanyak-banyak witir per rakaat. 11 kan. Paling banyak witir tu. Buat 2 rakaat dulu, 2 rakaat sampai 10, penghabisan yang ke-11 baru 1 kan. Tetap 2 rakaat. Tak boleh 4 rakaat 1 salam siang ya. Okey. Jadi mana bacaan yang jahar ataupun kuat tu iaitu pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat yang pertama maghrib dan isyak. 2 rakaat pertama tu mana rakaat pertama, rakaat kedua. Sama juga isyak pun begitu juga. Dan demikian lagi lah sunat akan yang demikian itu. Mana? Demikian mana ni? Yang disunatkan menguat ataupun menyaringkan baca tu, menguatkan bacaan tu. Demikian lagi lah sunat akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang bersendirian. Orang sembahyang sendiri, dia sunat juga baca kuat. Kalau sembahyang tu sembahyang waktu malam, sembahyang maghrib ke isyak ke subuh, sembahyang seorang maka kuat. Setara mana kuat? Janganlah setara imam baca kuat, sebab makmumnya ramai sampai ke belakang balik tabir kan, kuatlah. Kita sembahyang seorang, nak pakai mic juga tak payahlah. Siapa nak dengar kita sembahyang seorang. Ni imam pakai mic, makmum ramai, tambah kalau tarawih nu sampai keluar lempah kan, pakailah mic. Sebab imamnya suara pun tak kuat juga. Kalau kuat sangat takut blok. Terlalu kuat mic tak ada kan. Pakai mic. Tapi kalau dah sembahyang seorang, kuat tapi tak pakai mic lah. Kuat tapi sekadar kita sendirilah dengar. Jadi walaupun sembahyang seorang sunat juga. Sama juga kita sembahyang malam pun, cuma tak adalah kuat mana kan. Sebab tu banyak kisah, banyak cerita orang yang sembahyang malam kadang-kadang didengarkan akan bacaan solatnya itu. Kadang Fatihahnya, kadang surahnya, kerana memang sunat orang sembahyang malam ni sunat dia menjahar, menyaringkan bacaan. Tapi sekadar dia dengarlah, tapi maklumlah bila malam ni kadang-kadang sunyi sepi. Sunyi sepi pula. Maka kadang-kadang yang perlahan pun didengarkan kuat kan. Sebab tu pepatah kata cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengarlah. Supaya apa? Ialah kita kata malam ni kita cakap biasa je macam siang, tapi kerana sunyi keadaan, kadang cakap slow pun kuat bunyi dia kan. Jadi itu baik. Jadi orang sembahyang seorang maka sunat juga dia menjahar ataupun mengkuatkan bacaan. Dan jangan membaca makmum di belakang imam.
melainkan Fatihah juga. Mana jangan baca ni, janganlah ya baca bacaan yang lain-lain. Ya, dah kita makmum ya, imam ada depan ya, maka yang sunatnya kita dengarlah bacaan imam. Melainkan bila dah waladhdallin dah amin ya, barulah kita baca bacaan. Masa tu imam bagi masa sedikitlah kepada makmum supaya dihabiskan Fatihah. Qada lah, janganlah tunggu sampai penghabisan sekali, dengar je ada lagi Fatihah duk berhenti. Ya, mana qada bacaan pertengahan. Kalau bacaan orang yang lambat tu ataupun masuk pula masbuk, baca pula Fatihah takkan sampai habis lah. Ya, maknanya sekodah sekian. Ya, seminit ke apa gaya. Dah, ya, ataupun kurang, maka dah selesai makmum, barulah imam meneruskan bacaan surah pula. Kerana apa? Kerana surah ni imam seorang je baca, makmum dengar je. Ya, tak sunat makmum baca juga surah. Ya, sebab tu tak ada makmum dia baca sekali. Ya, melainkan imam baca, makmum dengar. Yang hanya makmum baca Fatihah sahaja. Dalam mazhab kita Syafi'i, walaupun imam sudah baca Fatihah, tapi wajib kita baca Fatihah juga. Dia tak sama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali ya, bila imam baca Fatihah dah, makmum tak wajib baca Fatihah. Kan? Kerana bacaan makmum ditanggung oleh imam, itu mazhab dia, mazhab kita wajib baca. Tak, sebab tu kita baca juga. Habis imam umpama semayang ekspres, tarawih misal kata, ya, waladhdallin amin ya, ingatkan imam nak baca ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Baca wasal pula, sambung. Ya, kita baru iyyaka na'budu. Imam dah Allahu akbar, dah rukuk. Macam mana? Makmum wajib menghabiskan Fatihah dia. Ya, habislah baca, ketinggalan tak apa. Ya, maka pada ketika itu ya, diuzurkan ketinggalan pada rukun, 3 rukun yang panjang. Ya, baik. Jadi makmum membacalah. Jangan membaca makmum di belakang imam, melainkan Fatihah juga. Jadi Fatihah sajalah yang perlu kita baca. Dan jika jika kalau sekiranya berlaku, dan jika tiada mendengarlah makmum itu akan bacaan imamnya. Makmum tak dengar apa, mic kosong. Imam ya, ialah kalau macam sini mungkin masih boleh dengar lagi ya dalam ruang ni ya, walaupun mic tak berbunyi tapi masih lagi boleh dengar. Tapi macam kalau dah di luar ataupun kalau ya, masjidnya besar ataupun makmumnya ramai ya, tiba-tiba tak bunyi mic. Dah, okey, dalam masalah ni ya, sebab tu dia kata jika ni kalau sekiranya berlaku. Jika tiada mendengarlah makmum itu akan bacaan imamnya. Kat mana tu? Pada semayang yang jaring, semayang kuat. Subuh, ya, maghrib, isyak kan. Itu semayang kuat. Tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Ya, dah. Apa sebab? Kerana jauhnya, sebab jauh. Okey, ataupun mic kosong. Dia jauh, ataupun pada sembahyang sir. Sembahyang sir ni sembahyang yang perlahan bacaannya, zuhur dan asar. Itu memang imam takkan kuat. Walaupun ada mic. Ya, walaupun ada mic tak bunyi, imam tak baca kan. Mana kita lah masing-masing baca. Maka sunatlah makmum itu membaca akan surahnya. Ya, jadi makmum bacalah surah kalau tak dengar bacaan imam. Ataupun imam memang tak baca, lupa kan. Sudah waladhdallin amin. Lepas tu senyap imam. Senyap terus. Kan kita dah habis Fatihah baca. Imam tu senyap terus. Dak. Ya, ngapa tu lupa. Macam mana boleh lupa tak tahulah, mungkin kena serangan penyakit. Ya, imam jadi lupa. Dak. Ada orang tu pesen kena panggil istilah ada jiran saya dulu, dia kata dia kena penyakit, serangan penyakit apa tu, stroke otak dia panggil. Kita biasa dengar mild stroke kan, tapi ni stroke otak dia stroke sampai dia lupa, nama pun tak tahu, sembahyang pun tak ingat, baca apa semua tak ingat, puasa pula kena ajar. Tu sungguh ada padu takdir lah, kita agak tidak lah ya.
Ya, jangan berlaku lah. Jadi stroke otak pun lupa, hilang. Umpamanya lah. Ya, kalau lupa baca tak apa, jangan pula lupa pula sembahyang. Habis semua rukun sembahyang kacau. Itu kena naik ganti tu kan. Lupa tu blur, terus blank. Tak tahu apa imam. Ya, masa tu ialah bila berlaku hal yang kita kata pada zahir nampak membatalkan sembahyang, maka kena gantilah. Makmum ya yang ganti tu naik untuk ganti. Imam blur tak tahu buat apa dah. Kan? Jadi ganti ya. Itu dia. Baik, jadi maknanya ya, maka sunat makmum bacalah kalau makmum tak dengar bacaan surah tadi. Dah, ataupun Fatihah sendiri tak dengar juga, maka makmum bacalah. Ya, dah, ya, sudah takbir, ya, kemudian senyap, kan, umpamanya lah. Ya, maka makmum dia sunat makmum baca. Okey. Baik, kemudian ya, adab yang kelima. Ya, adab yang kelima masa tak mengizinkan ya, insya-Allah. Dah, ya. Ni ada yang kerja kan? Ya, jadi ya insya-Allah. Jadi sampai pada waktu syuruk kita. Jadi seterusnya kita sambung adab yang kelima, sunat bagi imam dan makmum dan orang sembahyang sendiri menyaringkan pada amin. Lain pula. Tadi Fatihah kan, ini amin. Amin ni ya, walaupun kita kata sekali lah tu satu package dengan Fatihah, tak. Ya, Fatihah ni sampai waladhdallin ni, amin ni doa. Tak, dia berbeza tu. Tapi biasa kita baca sekali kan, waladhdallin amin ya. Jadi amin ni doa. Ya, doa bagi siapa yang membaca. Ya, jadi kalau sekiranya kita makmum, doa ni sebelum kita sentuh lagi. Sebelum kalau kita makmum yang membaca tu imam yang baca Fatihah kan, kita ni makmum dengar je. Maka jangan kita amin. Lagi jangan kita aminkan dulu. Imam punya bacaan, dia yang mengaminkan baru kita ikut. Ini waladhdallin imam baru nak menapah, baru nak tarik. Makmum dah itu jangan, itu makruh tu. Itu sebab bukan bacaan kita tu itu bacaan imam. Kalau bacaan kita tak apa. Ya, kita yang baca waladhdallin amin ya. Tu jaga baik-baik ya. Kerana ramai orang luput terlepas pahala doa amin tu. Kerana tidak mengikut peraturan dia ya. Jadi Fatihah amin, Fatihah imam, biar imam yang sebut baru kita amin, ikut amin imam. Kalau kita yang amin, imam duk senyap lagi, ya, jadi tak ada apa-apa, ya, tak ada pahala sunat, tak ada. Bahkan makruh pula menyalahi ya. InsyaAllah lagi akan datang kita sambung. Adab yang kelima, wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ilman aqdamin wa fahimna fahmas sabiqin wa rizqna rizqat talibin. Allahumma zidna 'ilman hikna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna